Saya nak sentuh satu perkara yang semua orang tahu, tapi sekadar nak tazkirah ya. Semua orang tahu, tapi benda yang paling susah sekali kita nak buat. Saya lah rasa susah. Saya rasa tuan-tuan pun rasa susah. Walaupun setiap hari kita cakap benda ini, iaitulah masalah ikhlas di dalam dakwah. Kerana kalau kita ada ikhlas, kita akan dibuka oleh Allah banyak hal-hal yang lain. Kita mungkin boleh belajar teori, skill, bagaimana pendekatan, approach dakwah. Orang Arab belajar, kita di universiti belajar asalibud dakwah, uslub dakwah. Semua tu kita boleh belajar. Tapi kita diberitahu kita kena ikhlas pun kita tahu secara teori. Tapi untuk kita ikhlas, apatah lagi mungkin pada satu masa ketika makan roti basi tadi, kita mungkin senang nak ikhlas. Macam saudara-saudara sekalian mungkin insya-Allah boleh ikhlas. Tapi apabila keadaan kita mula je lebih baik, sudah ada kedudukan, orang bagi duduk di depan, sudah terkenal, dan dakwah tu pula kadang-kadang dibayar, perasaan kita akan mula bertarung di antara keikhlasan kita berdakwah ataupun kita berdakwah kerana mempunyai kepentingan diri kita sendiri. Kita memang ada kepentingan utama dalam dakwah ni nak selamatkan kita di akhirat. Itu kepentingan diri kita. Orang tanya ada kepentingan? Tak ada. Sebab kita nak pahala. Pahala untuk kita. Saya lihat nama-nama besar dalam dakwah daripada para ulama. Semua cerita-cerita mereka, pendekatan hikmah. Para ulama tulis bila tafsirkan surah Luqman, berbagai-bagai al-hikmah, kalimatun atau al-qaulul munasib fi makanin fi waqtil munasib, macam-macam tarif. Perkataan yang sesuai ataupun al-fi'lul munasib, perbuatan yang sesuai pada waktu, pada tempat yang sesuai. Ini teori, secara teorinya. Tetapi untuk membina dalam diri kita sendiri, supaya ketika aku berdakwah ini, aku sebenarnya memang nak cari redha Allah. Kalau hal ini dapat kita capai dalam diri kita sendiri, kita akan dapat menyelesaikan banyak masalah-masalah lain di luar daripada dakwah. Ada yang berkaitan dengan dakwah. Kadang-kadang kita seru orang kepada petunjuk, tetapi kita sendiri tersesat di dalam niat kita sendiri. Niat kita tersesat. Nabi SAW, sebab tu dalam hadis ajar kita, bila kita nak keluar daripada rumah, kita doa. Antaranya Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal au azil au uzal au ajhil au azlim au udlam au ajhil au yujhal alai. Ya Allah, aku minta jauh daripada aku ini sesat atau disesatkan. Aku ini gelincir atau digelincirkan. Aku ini zalim ataupun dizalimi. Aku ini bodoh ataupun diperbodohkan. Nabi ini ajar. Dan kita diajar dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, walaupun kita salat. Kerana mencari petunjuk untuk diri kita sendiri itu sesuatu yang penting. Kalau hal ini dapat diuruskan, yang lain semuanya boleh berjalan dengan mudah. Saya baca cerita dalam Muzakirat Ali Tantawi. Ali Tantawi, tokoh ulama, pendakwah, penulis daripada Suria, daripada Syria, Suri. Dia cerita satu cerita lah. Saya sajalah cerita dan tuan-tuan mungkin tahu. Dia kata dulu ada satu orang ulama di Mesir. Ulama biasalah, dia pengajar di Universiti Al-Azhar. Dia tak banyak jalan. Dia daripada rumah dia ke masjid
ataupun ke tempat dia mengajar. Pergi balik. Satu hari dia rasa nak keluar berjalan sikit. Zaman tu tak ada lagi kereta, orang naik apa? Kereta kuda. Jadi dia bayar orang naik kereta kuda tu. Dia kata, kau bawa aku pusing-pusing, aku nak tengok sikit bandar ni. Tapi jangan bawa aku pergi jauh pada tempat yang ada masjid. Pasal aku nak sembahyang maghrib, aku nak sembahyang Jumaat. Jadi dia pun keluar, naik kereta, naik ke kereta kuda tu. Kawan yang bawa tu dia ahli tuan-tuan, dia khabis, perangai buruk dah. Dia pergi dah pusing-pusing, dia tunjuk satu tempat rumah pelacuran. Dia kata tu pintu masjid. Zaman dulu kita kena tahu, kalau kita pergi negeri Arab, masjid dia kadang-kadang dekat bangunan-bangunan je. Masjid dia yang mana-mana orang pilih buat masjid. Jadi kalau syekh ni pun, dia pun tak apa berhenti bayar. Dia duduk, dia nak tunggu waktu maghrib. Rumah tu terbuka gitu, ada lapang, tak besar lah. Dia tengok masjid ke ni, tak ada siapa pun. Jadi dia duduk ada kursi macam tempat duduk kat luar. Dia duduk tunggu, tak ada siapa. Ada seorang pelacur yang duduk tepi tu, tapi dalam suasana masyarakat Arab tu dia pun pakai macam biasa, macam orang biasa, taklah macam pelacur di Paris dia apa tu kan. Jadi dia tunggu, dia tanya perempuan, mana muazzin, mana tukang azan? Dah masuk waktu tak datang ni, pasal dia dengar azan di masjid lain. Kawan ni pun heran duk tengok syekh ni, dia pun tak berani nak tegur, pasal diri dia pelacur. Duk tunggu dah lama masuk waktu, dia kata mana boleh, waktu masuk tak datang lagi, orang nak sembahyang. Dia kata kat perempuan ni macam ni tak apalah, kita sembahyang lah, aku jadi imam, kau ikut. Kata. Dia kata kalau siapa tak datang, dah masuk waktu dah berapa lama. Masa tu tak ada jam lah, dia kira tengok. Dia pun pergi sembahyang dalam tu, dalam ruang tu dia masuk sembahyang, dia solat, dia jaga solat berjemaah. Bila dia solat, kawan yang perempuan ni dia kata suruh ikut. Perempuan ni tak ikut lah, dia tak solat. Habis dia bagi salam ke apa, dia tengok pada perempuan ni, dia kata kenapa kau tak ikut? Dia kata la'allaki lasti 'ala al-wudu', boleh jadi kau tak ambil wuduk kot, kenapa tak ikut aku solat? Perempuan ni kata kat dia, sebenarnya syekh ni bukan masjid. Ni rumah aku ni sebenarnya pelacur. Tapi perempuan tu ketika dia kata, barangkali kau tak ambil wuduk lagi kot, aku solat dulu. Perempuan ni rasa begitu tersentuh perkataan itu pada dia, kerana dia lama dia tak pernah solat tu. Perempuan ni tanya dia, ada tak peluang untuk aku taubat? Dan perempuan itu taubat, dan syekh tu telah bawa pergi ke tempat lain, pindah. Dan akhirnya ceritanya perempuan ni telah berkahwin lah, dia kahwinkan, dia bawa pindah. Ahli tahu cerita tentang kelebihan orang yang solat ni, jemaah, dan keikhlasan dia. Bila dia ajak perempuan tu semayang, betul-betul dia ajak perempuan tu semayang, dia bukan tahu perempuan tu apa. Itu semua, kata dia, memberi makna pada kita orang-orang yang ikhlas bila mengajak orang hanya kepada Allah Ta'ala, sentiasa ada kesan. Orang Arab kata lillahi fi ibadihi syu'un. Allah Ta'ala ni ada urusan dengan hamba-hambanya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sangat berkat. Perkataan dia, nasihat dia, walaupun mungkin kita tengok pendakwah sepanjang masa diperangi, dimusuhi, tapi kesan mereka besar. Berapa ramai hamba-hamba Allah yang kembali kepada agama kerana mereka. Yang bermusuh lah. Orang bermusuh dengan banyak para ulama, para mujaddidin, tapi keikhlasan mereka dibawa daripada zaman ke zaman. Arab kata al-baqa'u lil aslah, akhirnya yang kekal ialah yang terbaik. Betapa banyak ulama-ulama yang masuk di dalam penjara,
Tapi pada hari mereka masuk penjara, orang rasa macam berakhirlah dakwah mereka. Tapi tidak. Siapa yang baca dalam ilmu hadis, dia akan dengar satu cerita Imam Baqi bin Makhlad. Dia adalah merupakan satu orang yang hebat. Musnad dia paling banyak sekali, walaupun sebahagiannya telah hilang. Apabila dia daripada Andalus, mari ke Baghdad nak jumpa Imam Ahmad. Perjalanan yang begitu jauh, sehingga apabila dia sampai dekat Baghdad, telah dimaklumkan bahawasanya Imam Ahmad telah ditahan, dihukum oleh pemerintah dan tidak dibenarkan mengajar sama sekali. Tak boleh mengajar. Imam Ahmad dihukum oleh para ulama Baghdad ketika itu. Ahmad bin Abi Duat, yang merupakan qadhi qudah, mufti besar kerajaan Islam Baghdad, kerajaan Islam tu yang main, Khalifah Abbasiyah, menghukum Imam Ahmad tak boleh untuk memberikan apa-apa pengajaran. Setelah disebat, dia punya musafir daripada Andalus, daripada Spain, mari ke Baghdad, bukan naik kapal terbang, berbulan-bulan perjalanan, tak boleh jumpa Imam Ahmad. Sehingga akhirnya dia datang, dia pergi ke rumah Imam Ahmad, dia pergi ketuk Imam Ahmad keluar. Dia jumpa Imam Ahmad. Dia kata, aku ni datang min ardin ba'idah, daripada bumi yang, daripada tanah yang jauh, lalui laut, lalui berbagai-bagai, nak sampai dan nak mendengar hadis daripada engkau. Ahmad kata, aku tahu kau jauh, tapi kau tahu tak berita bahawa aku tak dibenarkan mengajar oleh khalifah. Dia kata, aku tahu, tapi dia kata, kalau boleh bagilah kat aku sehari 2 hadis pun okey. 1-2 hadis aku masuk. Dia Muhammad kata boleh, tapi dengan syarat kau jangan hadiri majlis orang lain. Kalau kau hadir je, orang mula kenal kau. Pelajar, kau mari rumah aku, dia akan ni semua special brand kan tahu bahawasanya kau mari nak mengaji dengan aku. So hari-hari dia datang, dia bawa barang, dia macam orang jual barang, ketuk, masuk, dia dengar hadis Imam Ahmad. Sepanjang tempoh beberapa tahun Imam Ahmad tak dibenarkan mengajar oleh beberapa khalifah. Baqi bin Makhlad telah menghimpunkan riwayat-riwayat Imam Ahmad. Sehingga satu hari dia tak datang, Muhammad cari dia pergi mana. Orang beritahu dia alil, dia sakit. Imam Ahmad ziarah rumah dia. Bila Imam Ahmad ziarah rumah dia, pasal Imam Ahmad walaupun tak dia mengajar, pantang dia keluar je, ramai orang duk ikut dia, nak tengok apa dia kata nak tulis. Masa tu, zaman tu tak ada wartawan lagi. Kalau ada Facebook senang, kita boleh update dalam Facebook ya, nak kritik kerajaan Baghdad. Tetapi bila Imam Ahmad ziarah dia, ramai orang bagi bantuan kepada dia. Tapi musnad Baqi bin Makhlad adalah musnad yang paling besar. Sebahagian yang dia ambil daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap hari, kata Imam Ahmad, dialah penuntut ilmu yang sebenar. Setiap hari mari bawa barang, ketuk, ambil hadis, keluar. Bersabar. Sesungguhnya agama ini dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Saya selalu ulang benda yang sama merata, yang saya sebut sebagai yang apa? Kata-kata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir, guru Imam Malik. Imam Malik kata, kalau kami ziarah Muhammad bin Munkadir, kami rasa lekeh diri kami dibandingkan amalan dia. Saleh Muhammad bin Munkadir. Kata Muhammad bin Munkadir, kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berjuang menentang diriku sendiri 40 tahun sehingga ia dapat istiqamah. Perjuangan yang paling besar selain daripada kita berfikir untuk dakwah pada orang yang memang tugas kita, ialah berjuanglah untuk berdakwah pada diri kita sendiri. Tentanglah diri kita sendiri. Tentanglah riak,
kesombongan, kehendak yang diri kita, yang sentiasa bertarung. Kerana syaitan mungkin tak boleh menewaskan ilmu kita, tapi ia boleh menewaskan perasaan kita. Hubbus, kita semua orang ada perasaan, berdiri di hadapan orang, berdakwah, orang puji. Ini semua mengganggu kita. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 3 orang yang Allah Ta'ala awal azab mereka, salah seorangnya ialah orang yang ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Quran, yang belajar ilmu, mengajar dia, baca Quran. Allah Ta'ala panggil dia, kan, fa'arafahu fa'arrafah, dia pun tahu, dia bagi, Allah Ta'ala ingatkan nikmat dia. Famadza 'amilta fiha, kau buat apa di dunia? Kata, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu, aku mengajarnya, aku baca padamu Al-Quran. Allah terkadzab, bohong. Kau baca, kau ta'allamtal ilmu, kau belajar ilmu, kau baca Quran kerana supaya orang kata kau alim. Qad qil, orang dah kata. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhi fa ulqiya fin nar. Diperintah dia, diseret wajahnya, disampak ia ke dalam neraka. Ramai bimbang, orang yang hebat kita tengok bercakap ni, awal masuk neraka. Abu Hurairah meriwayatkan riwayat ini sebelum nak sampai kepada matan hadis. Setelah dia bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, beberapa kali dia telah pitam kerana mengenangkan orang yang bercakap tentang ilmu, yang menceritakan tentang dakwah, dia dulu diheret ke dalam neraka kerana mensyirikkan Allah di dalam niat. Jika kita dapat bereskan hal ini, kita tentanglah diri kita sehingga kita membuang kepentingan kita, kita akan bercakap benar. Kita akan bercakap benar. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, cakaplah cakap yang benar. Dengan cakap yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan baiki amalan kamu. Macam mana nak bagi Allah baiki amalan kita? Cakap benar. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan dia akan ampun dosa. Oleh kerana kita kadang-kadang benar dan kadang-kadang tidak benar. Walaupun kita rasa macam kita benar, tapi apabila kena kepentingan kita, kena sesuatu yang menggugat kepentingan kita, kita akan mengelakkan bahasanya. Kita akan menggunakan berbagai alasan. Kita tidak jujur. Dan Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan dia ampun. Sebab itu maka kadar yang dia baiki kita juga tidak banyak. Jika kita berdiri seperti sahabat dan tabi'in, Allah akan baiki. Iman ini, sebelum kita nak bagi tahu ke orang, kita akan rasa dalam diri kita sendiri. Baca buku tentang iman, macam-macam penceramah boleh cerita. Saya boleh cerita, Saudara Zamri boleh cerita, doktor boleh cerita, semua orang boleh cerita. Cerita iman yang manis, kemanisan iman, 3-4 forum kita boleh buat. Tapi untuk kita sendiri menikmati kemanisan iman, sehingga kita berdiri dalam salat dengan ikhlas, sehingga kita bangun qiyamul lail dengan ikhlas, sehingga kita sujud dengan merasai nikmat sujud kepada Tuhan, sehingga kita berdoa dengan penuh merasai kehadiran Tuhan. Ia memerlukan bukan lidah yang petah, tapi hati yang jujur, ruhani yang ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Pada zaman hari ini ramai penceramah, ada yang boleh buat lawak, ada yang boleh menyanyi, ada yang boleh bergurau senda, ada yang boleh berbahasa. Semua ini tak apa, skill. Tetapi untuk mencari yang ikhlas, saya bimbang, tuan-tuan mungkin banyaknya, hebatnya sudah siri yang ke 3,400 ceramah. Weh, hebat dah. 40 tahun, 20 tahun ceramah. Tapi yang betul-betul ditimbang di dalam mizan timbangan akhirat, kadang-kadang mungkin tak sampai 2 ceramah. Sebab itu
khusus macam-macam boleh alhamdulillah kita buat. Tapi benda yang sentiasa kita kena buat, bangun pagi minta ikhlas, nak keluar minta ikhlas, pegang mikrofon minta ikhlas. Hakikatnya kita tak apa. Agama ajar kita hayya 'alas salah, azan. Kita tak jawab hayya 'alas salah. Allah akbar, jawab Allah akbar. Tapi kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Panggilan kepada amal, panggilan kepada dakwah, tidak kerana kebijaksanaan kita, tetapi dengan tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan Allah jua. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, sesiapa yang berjuang kerana Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan yang ia tidak sangka. Cerita dakwah ni cerita ajaib. Apa yang orang fikir mustahil, dia tak mustahil dengan pertolongan Tuhan. Jika seluruh dunia mengepung kita, Tuhan membuka jalan, jalan itu tetap dibuka. Jika sejuta kepungan, tetapi seperti mana setiap bagi yang kita sebut, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Wahai Tuhan, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halang. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal pada Allah dan kita meneruskan dakwah ini. Membujur lalu melintang patah. Kita akan memperkata yang apa yang kita yakini benar. Ini dakwah. Untuk capai kepada itu, kita bukan perlukan banyak seminar, bagus seminar, tapi kita perlukan banyak memohon keikhlasan daripada Allah. Hanya dengan ikhlas sahaja kita menemuinya. Jika tidak, ramai orang insya-Allah kita akan berjumpa di syurga nanti. Bagus, tafaul di atas al-fa'l, menyangka baik, mudah-mudahan harapan. Tetapi bukanlah, saya rasa dalam dunia ni orang yang dengar ceramah lebih banyak masuk syurga daripada penceramah. Kerana orang yang dengar ceramah senantiasa ikhlas. Sekarang orang belajar macam-macam skill nak jadi pendakwah. Macam mana? Malam nak dakwah, nak ceramah, hari ini fikir apa lawak aku nak buat lah. Pasal kita telah jadikan ini entertainment. Ini satu persembahan. Sedangkan para anbiya membawanya sebagai satu bebanan dan amanah. Saya baru balik daripada Kenya 2 minggu. Bila saya pergi sana, saya tengok Abdul Rahman Sumayt, satu orang doktor yang membawa kesihatan, perubatan dan dakwah agama. Jutaan manusia telah Islam di tangannya. Dia bukan alim besar. Sebab tu ikhlas. Ikhlas. Bab yang paling utama sekali. Innamal a'malu binniyat, semua ada orang hafal. Tapi nak buat niat ni, ya Allah, bertarung kita dengan diri kita. Mula-mula ikhlas, betul orang puji kita sikit, oh mula kita jadi kacau sikit. Dan kemudian kita bukan tahan sangat. Walaupun kita berdakwah lillah, alhamdulillah. Kadang-kadang nak dakwah orang kena sikit. Aku tak mau, dia asyik komplain. Kena komplain. Kita siapa? Nabi insan terbaik, orang kata gila. Tukang sihir, wahyu daripada Allah, sihir amalan syaitan. Nabi tu sihir, amalan syaitan, dia kata. Apa yang tak kata pada Nabi? Tiba-tiba hari ni orang nak berdakwah dengan style. Aku nak cakap benda yang orang tak marah. Sebab tu jadi lawak. Tapi kalau semua dengan banyak yang jadi penceramah ni, semua bercakap yang benar, sebenarnya apa yang Tuhan mahu? Tentu masyarakat kita jadi berlain. Tapi kita tengok penceramah pun ramai, penyanyi pun ramai, artis pun ramai, masalah pun banyak. Sebab kita ramai penceramah, kita tak ramai pendakwah. Yang ud'u ila sabili rabbik, menyeru ke jalan Tuhan, bukan jalan kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, seru pada Allah. Tapi kita banyak seru pada kita. Sebahagian menyeru pada organisasinya, sebahagian menyeru kepada pertubuhannya. Tuhan menyuruh kita menyeru kepadanya, bukan kepada pertubuhan. Dan jalan Tuhan itu luas.
Bila kita dakwah ikhlas, kita tak kisah awak warna apa, akhir yang penting awak tak sebut nama saya pun tak penting. Yang penting awak buat yang Tuhan mau. Saya sudah gembira. Karena saya bukan harap awak ingat saya. Saya nak ambil amalan awak tu supaya Tuhan kira pahala untuk saya. Itu saja. Sukar.